Setelah Ustaz Noman baca ayat Quran, Daus nampak cermin tingkap belakang katil isteri dia bergoyang-goyang macam dilanggar sesuatu. Habis je Ustaz baca doa, dia suruh Daus baca beberapa potong ayat dari surah Al-Baqarah, 3 Qul, Ayatul Kursi serta beberapa ayat lain dan tiupkan dekat umbung-umbung kepala isteri dia. Daus catat segala ayat yang dia kena baca tu, kemudian keluarkan Al-Quran dan baca. Kemudian Daus tiuplah ke umbung-umbung Airin. Lepas je Daus buat macam tu, terus bergerak-gerak. Baby dalam perut Airin macam terlepas dari ikatan. Airin nampak gembira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, dalam video kali ni saya akan kongsikan sebuah cerita tentang percintaan yang terhalang oleh ibu sendiri sehingga terjadinya sihir menyihir kepada menantu sendiri. Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe dan sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Pada sesiapa yang nak join grup Telegram saya ada letakkan link dekat bawah ni. Macam biasa, sebelum kita mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Surah. Ketika kejadian ni, Daus berumur 24 tahun dan bekerja di satu syarikat di Kuala Lumpur. Dia masih bujang dan masih belum ada lagi cinta hati. Tugas Daus yang selalu berurusan dengan klien ni menyebabkan dia selalu travel ke seluruh Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak. Daus suka kerja macam ni sebab dia masih belum berkeluarga dan suka tengok tempat dan budaya masyarakat tempat lain. Dipendekkan cerita, satu hari Daus ditugaskan untuk outstation ke Sarawak. Kali ni dia keseorangan. Selalunya dia ada partner untuk keluar semenanjung. Mungkin Abu, partner dia, ada job dekat tempat lain. Daus tak kisah sangat nak ke sana seorang diri sebab dia sukakan cabaran. 3 minggu Daus kena tinggal dekat sana untuk selesaikan projek Environmental Impact Assessment, penilaian kesan alam sekitar dekat sebuah projek perumahan baru dekat Kuching. Sampai di Kuching International Airport, Daus ambil teksi untuk ke hotel penginapan di Bandaraya Kuching. Hotel yang Daus tempah ni hotel bajet je, tak ada bintang-bintang pun, tapi agak selesa lah sebab dikelilingi dengan kedai makanan dan hiruk pikuk bandar Kuching tu. Daus teruskan kerja dekat sana macam biasa. Pagi keluar pergi site dan petangnya pulang ke hotel untuk berehat. Malam pula keluar melepak seorang dirilah dekat medan selera berdekatan. 2-3 hari Daus dekat sana, keadaan masih okey, tak ada gangguan, tapi dia rasa sunyi sikit. Tak ada teman berborak waktu malam. Ikut hati nak je dia cari kawan baru dekat Sarawak ni, boleh ajak lepak dekat mamak malam-malam. Tapi entah dia tak tahu nak mulakan macam mana. Tiba malam Sabtu, hari tu Daus tak kerja. Pukul 8 malam dia dah lepak dekat medan selera sambil layan movie. Masa tengah layan movie tu, Daus disapa oleh seorang gadis yang jual kek batik Sarawak. Mulanya niat Daus nak menolak sebab dia tak minat sangat nak makan kek. Tapi bila dia mendongak untuk tolak cara baik, Daus terpana dengan kecantikan gadis tu. Sangat cantik, muka seakan-akan Chinese mix Melayu.
Tak jadi dia nak menolak. Terus Daus tanya harga kek batik tersebut dan berbual-bual dengan gadis tu. Daripada perbualan tu, Daus dapat tahu yang gadis tu berbangsa Iban, namanya Airin, bukan Muslim dan berumur awal 20-an. Daus jadi ceria lepas berbual dengan gadis tersebut. Tanpa sedar, dia dah hulurkan duit untuk beli 3 kek batik Sarawak tu. Kemudian Airin beredar dari tempat duduk Daus dan hilang dari pandangan. Daus hanya melirik dari jauh. Senyuman di bibir tak lekang macam kerang busuk. Malam tu Daus tidur tak lena. Dia asyik terbayangkan wajah Airin. Dah lama dia tak rasa perasaan macam ni sejak dari zaman universiti lagi. Keesokan harinya, pagi-pagi lagi, Daus dah bersiap sehandsome yang boleh dan keluar ke medan selera untuk bersarapan sambil tunggu Airin datang. Tapi hampa, batang hidung Airin pun dia tak nampak. Daus pulang ke hotel sebab terfikir mungkin Airin menjual pada waktu malam je kot. Jadi malam tu, sekali lagi Daus ke medan selera tu. Sangkaan dia tepat. Daus berjumpa dengan Airin. Dia tersenyum lihat Daus dan mereka berdua berbual kejap. Menurut Airin, dia memang menjual waktu malam je. Sebab siang Airin tolong mak dia buat kek untuk tempahan. Malam je sempat keluar jual sikit-sikit cari duit poket. Daus bertanya, "Awak tinggal dekat mana?" "Saya duduk dekat belakang sana, apartmen tu." "Abang baru pindah sini ke?" "Anak isteri mana?" "Saya datang sekejap je sini, ada kerja. Tinggal dekat KL. Saya belum kahwin lah." Lepas perbualan tu, Daus minta nombor telefon Airin dengan alasan nak promote kek batik dia dekat kawan-kawan sebab kek dia sedap. Padahal belum rasa lagi. Begitulah rutin Daus dan Airin hampir setiap malam. Mereka akan duduk berbual dekat medan selera tu. Daus ada juga hantar mesej pada Airin, tapi dia jarang reply. Mungkin dia tengah bekerja cari duit kot. Selepas hampir 3 minggu Daus dekat Sarawak, dia dah ada kawan. Tapi Daus rasa Airin ni bukan setakat kawan. Mungkin jodoh dia. Entah kenapa, mungkin dia syok sendiri waktu tu. Hari-hari Daus terbayangkan kehidupan yang bahagia dengan Airin. Tibalah hari terakhir Daus dekat Kuching tu. Esok pagi dia nak bertolak dah ke Kuala Lumpur. Malam tu Daus minta nak jumpa Airin dekat tempat biasa. Malam tu Airin cerita sikit tentang perihal keluarga dia. Menurut Airin, ayah dengan mak dia dah bercerai. Ayah dia masuk Islam dan kahwin dengan perempuan Melayu. Jadi sekarang dia dengan adik-beradik yang lain tinggal dengan maknya. Tapi kadang-kadang Airin ada pergi juga dekat rumah ayah dia sebab Airin suka dengar ayah dia mengaji. Dia minat dengan Islam tapi belum masuk lagi. Mungkin dia nak kahwin dengan lelaki Islam katanya. Daus bersuara, "Ya ke? Saya kan ada." "Gurau je. Esok saya dah nak balik KL. Awak sedih tak?" "Nak sedih kenapa? Balik elok-elok je. Ada masa mesej lah saya. Tapi sorry ya, kadang-kadang saya sibuk buat kek. Pukul 12 call lah ya." Belum sempat Daus berkata apa-apa, Airin bangun dari kerusi kemudian tersenyum kecil dan berlalu pergi tinggalkan Daus. Daus balas senyuman dan berharap. Airin toleh ke belakang pandang dia buat kali terakhir. Dalam hati Daus berkata, kalau dia berpaling, maka dia jodoh aku. Tak sampai 5 saat, Airin berpaling pandang Daus. Daus melambai-lambai tangan kegembiraan. "Yes, aku dah dapat jawapan," kata Daus. Keesokan harinya, Daus pulang ke Kuala Lumpur dengan hati yang berduka. Nak je dia kelentong bos cakap kerja belum siap lagi. Tapi apakan daya, dia ada tugas lain dekat office dengan deadline yang dah makin hampir. Tapi Daus ingat pasal Airin. Pukul 12 dia boleh call Airin. Tiap-tiap malam Daus berborak dengan Airin guna telefon hingga ke lewat pagi, sampai mata dia jadi hitam. Satu malam Airin pun luahkan perasaan rindu dan cintanya pada Daus melalui telefon. Itulah perempuan, depan mata tak nak cakap, at least bagilah hint ke apa, kata Daus. Dipendekkan cerita, Daus berniat untuk memperisterikan Airin. Setelah lebih kurang setahun mereka berkenalan dan Daus telah ceritakan segala perihal Airin dan niat untuk memperisterikan Airin pada mak dia. Untuk pengetahuan, mak Daus ni garang dan mereka anak beranak kena ikut cakap mak dia. Jadinya mak Daus tak setuju dengan alasan Airin bukan Islam dan dia bukan Melayu. Hari tu Daus sangat marah sebab mak dia bersikap rasis dan tak open minded. Tapi ayah Daus okey je. Ada juga ayah Daus
tegur sikap mak dia, tapi dia tak pedulikan sebab prinsip dia no is no. Daus mula memberontak, tapi niat dia baik, nak bina masjid dan dia betul-betul cinta kat Airin. Kebetulan pula masa tu bos Daus arahkan dia ke Sarawak lagi untuk selesaikan projek-projek lain yang belum siap. Daus dengan hati gembira terima tugasan tersebut. Sebelum ke sana, Daus dah cakap dekat Airin. Dia tipu Airin cakap yang mak dia setuju, tapi mak dia tak boleh datang Sarawak sebab tak sihat. Jadi Daus minta Airin belajar mengucap 2 kalimah syahadah dan beritahu orang tuanya yang mereka akan berkahwin, tapi secara simple-simple je. Dan majlisnya kemudian hari, Daus dah nikat. Dia siap beli cincin sebagai mas kahwin sebelum berangkat ke Sarawak. Tiba dekat airport Kuching, alangkah terkejutnya Daus bila ternampak Airin berpakaian cantik, ayu bertudung, tak selekeh macam selalu. Dia tersenyum dan melambai-lambai ke arah Daus. Kemudian mereka berdua duduk di sebuah kerusi dalam airport sambil berbual-bual melepaskan rindu. Airin cakap dia baru cuba pakai tudung hari ni, ayah dia yang belikan, dan Airin ada beritahu yang mak dia tak suka Airin kahwin dengan lelaki Islam, tapi ayah dia setuju sangat. Airin dah cerita semua pada pasal Daus pada ayah dia dan suruh Daus datang jumpa dia. Bila Airin dah cakap macam tu, Daus pun bagi tahu hal sebenar tentang mak dia yang tak bersetuju Daus berkahwin dengan Airin. Airin bersuara, "Tak apalah, saya faham. Siapalah saya bukan Islam. Bukan macam tu. Tak ada apalah. Ni tengok ni." Daus hulurkan cincin yang dia beli. Airin tersenyum, menitis air matanya, mungkin terlalu gembira. Keesokan harinya, Daus dan Airin pergi melawat ayahnya yang tinggal tak jauh dari Kuching dan bagi tahu niat mereka berdua kepada ayahnya, dan ayahnya si Airin ni setuju. Lepas tu Daus bercadang nak jumpa dengan ibu Airin pula. Sampai dekat rumah ibu Airin, Daus tak dilayan. Ibunya asyik sibuk bakar kek. Kemudian Airin bagi isyarat supaya Daus pulang je ke hotel. Keesokan harinya, Airin jumpa Daus. Matanya lebam macam kena tumbuk. Lepas disoal berkali-kali, barulah si Airin ni bercerita yang mak dia tumbuk muka dan halau dia keluar dari rumah. Selepas berkali-kali Airin pujuk mak dia supaya benarkan dia berkahwin dengan Daus. Daus jadi marah dengar cerita Airin dan ambil keputusan untuk berkahwin secepat yang mungkin. Kemudian Daus hantar Airin ke rumah ayahnya untuk tinggal dekat sana. Beberapa hari lepas tu, nasib baik ayah Airin ada kawan dekat pejabat agama. Mungkin sebab selalu ke sana sepanjang proses tukar agama. Ayahnya lah yang uruskan Airin memeluk agama Islam. Alhamdulillah, Airin kini sah beragama Islam. Sebelum ni dia tak ada agama, jadi Airin bukan convert kepada Islam, dia pilih Islam. Lepas tu ayahnya uruskan pernikahan mereka di pejabat agama. Sebelum menikah, Daus telefon dan bagi tahu mak dan ayah dia dulu. Ayah Daus sangat menyokong, manakala mak dia diam tanpa bicara. Daus reda. Hari itu merupakan hari yang paling bahagia dalam hidup Daus. Sempat juga mereka berhoneymoon dekat hotel bajet yang disewa atas urusan kerja tu. Sebelum tu, Daus dah bagi tahu bos dia dulu. Walaupun diperli oleh bos dan kawan-kawan kerja, tapi bos bagi dia cuti seminggu lagi tambahan untuk honeymoon dekat Sarawak. Semuanya ditanggung oleh syarikat. Setelah selesai semua urusan kerja, Airin ikut Daus pulang ke Kuala Lumpur. Dekat sana, Daus memang dah ada sebuah rumah apartmen dan tinggallah mereka berdua mulakan hidup baru. Airin seorang mu'alaf dan Daus lah yang ajar dia bersolat, baca Al-Quran walaupun tergagap-gagap. Tapi keletahnya buat Daus rasa bahagia walaupun macam ajar kanak-kanak baca Iqra'. Kehidupan Airin dengan Daus sangat bahagia sebab Daus curahkan segala kasih sayang pada dia. Dekat Sarawak dulu, kehidupan Airin serba sederhana. Sekolah pun sampai tingkatan 3 je. Tapi dia isteri yang taat dan pandai buat kerja rumah. Kasih sayang seorang lelaki pun dia tak dapat sebab penceraian ayah dan maknya sejak Airin kecil lagi. Daus berjanji untuk jaga dan bimbing Airin hingga ke akhir hayat. Airin tak bekerja, jadi Daus hadiahkan dia sebuah oven baru sebagai hantaran perkahwinan mereka. Airin terima dengan hati yang sangat gembira. Dekat rumah, Airin buat dan jual kek batiknya kepada jiran-jiran mereka dan kadang-kadang mereka akan jual dekat pasar tani setiap hujung minggu.
Alhamdulillah, hasilnya mampu menampung kewangan mereka. Setelah 2-3 bulan berkahwin, sekalipun Mak Daus tak pernah tanya khabar. Daus telefon pun tak dijawab. Namun pada satu hari Sabtu, Mak Daus telefon dan bertanya khabar. Katanya nak datang melawat Daus dan isterinya bersama Mak Long Daus ni. Daus dah rasa tak sedap hati sebab Daus tak suka Mak Long dia yang kuat ilmu mistiknya tu datang ke rumah dia. Masa tu Daus dan Irene tengah berniaga dekat pasar tani berdekatan rumah mereka. Daus bagi tahu Irene yang mak nak datang tengok menantu. Tersengih dia masa tu. Happy amatnya bila nak jumpa mentua buat kali pertama. Terus Irene kemas segala barang jualan dan tergesa-gesa ajak Daus pulang sebab dia nak masak dan bersiap untuk mak mertuanya tu. Pukul 3 petang hari tu, mak dan mak long Daus sampai. Daus buka pintu terus salam dan peluk mak dia sambil minta maaf atas segala salah silap dia. Irene pun datang bersalam mak mertuanya, tapi mak mertuanya tak nak peluk dia dengan alasan dia tak sihat, takut berjangkit. Irene tersipu-sipu malu. Pada masa sama, Daus nampak mulut mak long dia tu terkumat kamit baca sesuatu. Mak Daus duduk dekat sofa sambil bersembang dengan Daus dan berkias-kias marahkan dia sebab kahwin tanpa restunya. Daus buat tak tahu je sambil tukar topik lain. Mak long Daus terus mandi dalam rumah dia. Sekejap tengok ke dalam bilik air, sekejap masuk ke dalam bilik. Daus dah tak sedap hati. Nak je dia terajang mak long dia tu, tapi nak buat macam mana, kena hormat orang tua. Setelah selesai masak mi kolok, Irene jemput mak mertua dan mak long dia makan. Tapi mak mertua dan mak long bagi alasan mereka berpuasa hari tu. Daus tahu mereka menipu. Tak semena-mena mak Daus ajak mak long balik tanpa menjamah masakan Irene. Irene kelihatan suram. Daus senyum kepadanya dan bagi isyarat tangan suruh relax. Setelah mak Daus pulang, Irene berlari menuju ke bilik dan menangis teresak-esak dekat penjuru katil. Dia dengar segala perli-memerli mak dan mak long Daus terhadap dia masa dekat dapur tadi. Daus pujuk Irene bawa dia ke IOI City Mall hari tu. Nasib baik reda. Perempuan dengan shopping memang tak dapat dipisahkan. Keesokan harinya, hari Ahad, mereka hanya duduk dekat rumah habiskan masa bersama-sama. Masa tu badan Irene panas dan asyik keluar masuk tandas je, muntah. Setelah diperiksa dengan pregnancy test, Alhamdulillah keluar 2 lain. Alangkah bahagianya hidup Daus waktu tu, bakal jadi seorang bapa. Kehidupan mereka selepas tu berlalu macam biasa. Daus sibuk dengan kerja, Irene sibuk dengan bisnes dia yang dah semakin maju sampai dah mampu beli produk Viva sendiri untuk hantar kit kepada customer. Masuk usia kandungan 6 bulan, dah nampak baby bump Irene. Dan dia selalu mengadu dekat Daus yang dia mimpi bukan-bukan. Berkali-kali Daus tanya Irene, dia mimpi apa sebenarnya. Irene tetap tak nak cerita, tapi akhirnya Irene cerita juga. Dia mimpi ada orang belah perut dan ambil anak mereka. Mulanya Irene tak endahkan mimpi tu, tapi mimpi tersebut makin kerap mengganggu tidur malam dia. Daus jadi semakin runsing dan dia tak tinggal baca Al-Quran setiap hari dekat rumah tu. Pada satu hari, Irene pendarahan. Daus bawa ke hospital dan doktor nasihatkan Irene jangan buat kerja berat. Jadi dia terpaksa hentikan perniagaan keknya sementara. Sejak dari pendarahan tu, Daus tengok Irene makin lemah dan cengkung. Tubuhnya yang sebelum ni agak cabi sebab mengandung dah semakin kurus. Dan Daus juga perasan Irene kerap terjaga tengah malam dan menangis. Selepas ditanya banyak kali, baru dia bercerita yang dia selalu mimpi mak long Daus ni ugut nak bunuh bayi dalam kandungannya. Mulanya Daus hanya nasihatkan yang mimpi ni mainan syaitan, jangan percaya. Tapi bila tengok keadaan Irene yang semakin lama semakin tak terurus dan selalu demam bila malam, Daus mula berjaga-jaga. Minggu tu Daus ambil keputusan untuk cuti seminggu nak teman isteri dia yang tak sihat dekat rumah. Dan Daus nekat nak bawa isteri dia berjumpa ustaz untuk scan apa yang tak kena dengan isteri dia. Masa dalam perjalanan ke Bangi tu untuk jumpa ustaz pada pukul 3 petang, tiba-tiba tayar kereta dia meletup tengah jalan. Nasib baik Daus mampu kawal keadaan dan berhenti kereta
dekat tepi jalan. Daus dah tahu mesti ada yang tak suka dia bawa Airin berubat tu. Daus call Ustaz, nama dia Ustaz Noman, dan cerita apa yang jadi. Ustaz cakap dia dah tahu dan suruh Daus baca Al-Fatihah, 3 kul Ayatul Kursi dan mainkan CD Al-Quran dalam kereta, dan sentiasa berzikir Allahu sepanjang masa sebelum keluar dari kereta untuk tukar tayar spare. Daus buat semua yang dipesan. Alhamdulillah, tak ada apa yang berlaku. Sampai dekat rumah Ustaz, tak ada guruh, tak ada angin. Tiba-tiba hujan turun dengan selebat-lebatnya. Guruh berdentum-dentam dengan kilat sambar menyambar pokok berhampiran kereta Daus. Airin yang ketakutan terus pegang erat lengan Daus. Keadaan hujan lebat ni macam tak bagi mereka masuk ke dalam rumah Ustaz. Selang beberapa minit, kereta yang diparking dalam pos rumah Ustaz keluar dan Daus nampak Ustaz Norman melambai-lambai suruh dia masuk parking kereta dalam pos rumah dia. Mereka berdua masuk ke dalam rumah dan tunggu dekat sofa untuk sesi rawatan, sementara Ustaz siapkan segala barangan untuk rawatan. Kemudian Airin dan Daus diminta untuk ke ruang tamu kedua rumah Ustaz. Dekat situ ada isteri Ustaz untuk bantu proses rawatan ni. Lepas suruh Airin duduk atas sejadah sambil kaki menjulur ke depan, dia suruh Daus balut Airin dengan kain sejadah. Kemudian mulakan sesi rawatan. Menurut Ustaz, ada benda dekat badan Airin ni dan dia dah bersarang. Benda tu dah bersarang. Ada orang hantar sihir. Orang ni berdengki, marah dekat Airin dan nak Airin mati. Daus bersuara, Astaghfirullahalazim. Siapa Ustaz? Kenapa dia buat macam ni? Ya Allah. Siapa tu tak penting. Ustaz cuba berubat dulu isteri kamu. Tengyang-nyang dekat kepala Daus. Siapa yang sanggup buat isteri dia macam tu? Airin ni bukan selalu keluar rumah, berkawan pun tak ramai. Semua Daus kenal. Senang cakap tak ada musuh lah. Lepas Ustaz baca surah-surah Al-Quran, dia suruh Airin ke bilik tamu ditemani oleh isteri Ustaz dan Daus. Ustaz masih baca-baca lagi dekat ruang tamu. Airin disuruh tanggalkan bajunya. Isteri Ustaz mengetuk-ngetuk belakang Airin dengan daun bidara. Terkejut Daus dan Airin bila nampak serbuk kaca miang buluh penuh atas kain putih dekat depan Airin yang keluar dari tubuhnya. Selepas itu, isteri Ustaz suruh Airin minum air penawar untuk buang bisa sihir. Setelah tu, mereka dibekalkan dengan air penawar dari Ustaz dan garam kasar. Ustaz suruh Daus tabur garam kasar dekat setiap penjuru rumah dan pintu rumah. Kalau ada masa, dia akan melawat rumah mereka sebab katanya ada benda yang dia kena buang dalam rumah tu, barulah semua gangguan ni akan hilang. Yang ada dalam badan Airin dah hilang. Ustaz nasihatkan mereka supaya tak tinggalkan solat fardu dan kalau boleh rajin-rajin kalau bertahajud dan mengaji. Airin rasa badannya dah ringan dan tak sakit-sakit lagi lepas berubat dengan Ustaz tersebut. Setelah berubat, barulah Airin cerita pada Daus yang sepanjang Daus tak ada dekat rumah, sama ada outstation atau kerja, dia selalu ternampak makhluk hitam berbulu besar berlega-lega dekat ruang tamu masa dia tengah sibuk dekat dapur. Ada juga dia ternampak kelibat maklum terapung-apung dekat luar tingkap rumah, kemudian merenung dia dengan tajam dan menghilang. Dia rasa tertekan sebab selalu diganggu siang dan malam. Cuma dia tak nak cerita dekat Daus sebab takut Daus tuduh dia nak laga-lagakan Daus dengan mak dia dengan maklum. Ada satu masa tu, disebabkan selalu diganggu, Airin dah tak berani duduk dalam rumah. Dia tunggu dalam kereta sampai Daus balik dari kerja, dan ada kalanya dia dengar bisikan halus suruh dia terjun dari rumah ni supaya hilang semua masalah gangguan dan sakit yang dia alami. Namun dia teringat pesan Daus dekat dia, orang yang bunuh diri tak masuk syurga sayang. Akibat tengyang-nyang nasihat dan kata-kata Daus ni, dia banyak sebut nama Allah dan batalkan niat bodohnya tu. Sejak dengar cerita Airin, hati Daus jadi luluh. Baru dia teringat yang Mak Long dan mak dia ada datang ke rumah mereka dulu, dan lepas kehadiran mereka, Airin diganggu. Tapi yang peliknya, Daus sekali pun tak diganggu. Jelas sihir ni hanya ditujukan kepada isteri dia. Ya Allah, sedihnya bila terfikir sanggup mak sendiri ingin merentap kebahagiaan anaknya. Tapi Daus tak salahkan mak dia sepenuhnya sebab dia tahu siapa Mak Long dia tu. Daus tahu Mak Long memang dengki dengan anak-anak mak Daus dan mak dia sendiri. Sebab tu dia hasut mak Daus ni supaya sihirkan si Airin dengan bantuan dia supaya kehidupan keluarga Daus dan Airin porak-peranda. Kemudian Daus capai telefon dan telefon mak dia. Assalamualaikum mak, sihat ke? Ha Daus, Waalaikumsalam. Sihat?
Ada apa ni? Mak, Daus dah jumpa Ustaz. Sampai hati mak dengan Mak Long. Sampai hati apa? Kau kenapa ni Daus? Mak, Ustaz dah bagi tahu Daus. Dah tahulah ni ya. Padan muka. Kalau aku tak suka, aku tak suka. Aku nak dia mati. Panggilan terputus. Daus tak tahu nak cakap apa dah. Mak sendiri mengaku sihirkan isteri dia, menantu dia sendiri. Mak dah termakan hasutan Mak Long dia. Daus terlalu sedih dan meraung sekuat-kuatnya. Dengan tak semena-mena, tangan dia direntak lembut oleh Airin yang dah siap bertelekung, ajak Daus solat berjamaah. Daus pandang wajahnya yang pucat tu dan meraung lagi, menangis mengenangkan nasib yang terpaksa ditanggung oleh isteri dia. Berkali-kali Daus minta maaf daripada Airin sebab kelakuan orang tua dia. Sejak dari hari tu, Daus dah tak hubungi mak dia lagi. Hanya ayah dia je yang selalu jumpa dekat kedai makan dan mesej setiap hari. Daus tahu dia berdosa, tapi bila kenangkan apa yang mak dia buat, Daus lebih rela jauhkan diri dari rasa benci kepada mak dia sendiri. Masa tengah mengandung 9 bulan, Airin rasa terlalu rindukan mak dan ayahnya dekat Sarawak. Dia minta kebenaran untuk bersalin dan berbantang dekat Sarawak. Daus bukan tak bersetuju, cuma masa tu dia dah tak boleh naik kapal terbang sebab usia kandungan dah 9 bulan, ditambah pula dengan keadaan kesihatan yang teruk. Airin hanya mampu tersenyum lemah dan menangis perlahan. Melihat mukanya yang pucat, Daus rasa sangat sedih dengan keadaan tu dan berjanji akan bawa dia pulang ke Sarawak lepas bersalin nanti. Selang beberapa hari, Airin dimasukkan ke hospital sebab air ketubannya pecah dan ada pendarahan yang banyak masa dekat rumah. Daus jadi tak tentu arah. 2 minggu dia dimasukkan ke ward dan 2 minggu jugalah Daus ulang alik dari tempat kerja ke hospital. Tak sempat nak berehat dekat rumah. Balik rumah pun sebelum subuh untuk mandi dan pakai baju kerja. Daus lebih rela duduk dekat hospital sebab risaukan keadaan isteri dia yang sakit tu. Ada satu hari tu, masa dekat hospital, Airin beritahu baby kurang bergerak dan dia dah rasa tak sedap hati. Cepat-cepat Daus pergi jumpa nurse. Nurse pun panggil doktor cek Airin. Daus diminta keluar dari kubikel katil untuk doktor periksa Airin. Lepas periksa, doktor datang ke arah Daus dan beritahu bayi dia lemah, kena operate as soon as possible sebab tak ada bukaan langsung. Tapi 50-50 sebab Airin baru lepas pendarahan yang banyak. Daus hanya mampu tersenyum tengok wajah isteri dia yang pucat masa tu. Dalam fikiran tinggiang-yang perkataan 50-50 yang doktor sebut tadi. Tiba-tiba telefon berbunyi. Assalamualaikum Daus, kamu dekat mana? Waalaikumsalam Ustaz, ada dekat hospital. Ada apa Ustaz? Tak ada apa, isteri kamu macam mana? Isteri saya nak kena operate 2 jam lagi Ustaz. Bayinya dah lemah. Astaghfirullahalazim. Daus, saya ada mimpi. Ada orang buat lagi isteri kamu supaya tak buka jalannya Daus. Saya dah cuba halang dari jauh, tapi orang tu menyerang lagi. Kamu buka loudspeaker, letak handphone berdekatan isteri kamu. Ya Allah, baik Ustaz. Setelah Ustaz Noman baca ayat Quran, Daus nampak cermin tingkap belakang katil isteri dia bergoyang-goyang macam dilanggar sesuatu. Habis je Ustaz baca doa, dia suruh Daus baca beberapa potong ayat dari surah Al-Baqarah, 3 Qul, Ayatul Kursi serta beberapa ayat lain dan tiupkan dekat umbun-umbun kepala isteri dia. Daus catat segala ayat yang dia kena baca tu, kemudian keluarkan Al-Quran dan baca. Kemudian Daus tiuplah ke umbun-umbun Airin. Lepas je Daus buat macam tu, terus bergerak-gerak. Baby dalam perut Airin macam terlepas dari ikatan. Airin nampak gembira. 2 jam kemudian, nurse datang untuk siapkan Airin sebelum dia bedah. Dia ditolak masuk ke wad bedah. Daus hanya dibenarkan menunggu dekat luar pintu bilik. Dengan perasaan resah bercampur marah, Daus telefon Ustaz Noman balik. Assalamualaikum Ustaz, boleh cakap sekejap? Waalaikumsalam. Boleh Daus. Kamu dah buat ke apa yang saya suruh tadi? Dah Ustaz, dah okey. Anak terus bergerak-gerak, Alhamdulillah. Tapi nak tanya, orang yang sama ke hantar Ustaz? Alhamdulillah. Ya, orang yang sama Daus. Tapi jangan risau, Ustaz dah halang dari jauh. Ustaz, tak boleh ke hantar balik benda tu dekat dia, bagi dia kena balik apa yang dia hantar dekat orang? Astaghfirullahalazim Daus. Tak eloklah macam tu. Kamu berdoalah supaya orang yang buat ni insaf, dan berdoalah supaya Allah lindungi kamu dan keluarga kamu. Tak elok jahat dibalas jahat. Minta maaf Ustaz, mungkin saya dikuasai syaitan tadi. Kalau ada apa-apa, kamu call Ustaz ya. Assalamualaikum.
Daus dah bagi tahu ayah Airin yang Airin nak bersalin dan bagi tahu ayah dia juga. Mak Daus ada telefon dia tapi Daus tak angkat sebab takut dia datang. Macam-macam pula yang jadi nanti. Selang beberapa lama menunggu, Daus nampak ada beberapa orang nurse keluar dari bilik bedah dan seorang nurse datang dekat dia dan ucapkan tahniah sebab dapat baby girl. Tapi Daus belum boleh lawat anak dia lagi sebab ada sedikit masalah pernafasan dan diletakkan dekat dalam inkubator untuk diberi bantuan pernafasan. Kemudian nurse tu suruh Daus masuk melawat isteri dia. Tapi nurse tu bercakap macam nak tak nak je dengan Daus. Perasaan Daus masa tu hanya Allah je yang tahu. Syukur anak dia selamat dilahirkan sampai tak sempat fikirkan keadaan isteri dia. Masa Daus melangkah ke arah bilik bedah, ada seorang doktor lelaki tarik dia ke tepi. Doktor tu bersuara, "Encik ni suami Puan Airin ke?" "Ya, saya. Kenapa doktor?" Macam mana nak cakap Isteri awak bleeding banyak. Kita dah cuba stop bleeding dia semua. Tapi encik ingatlah ajal dan maut dalam kekuasaan Allah. Saya harap encik bersabar dan rela dengan ketentuan ilahi." Allah. Daus terduduk depan doktor dan doktor tu cuba papah Daus. Dunia dirasakan kelam masa tu. Daus mula faham apa maksud doktor tu. Kemudian Daus menjeling ke arah isterinya yang paling dicintai. Lemah, senyap, ditutup dengan selimut. Rasa macam jantung direntap dengan kuat. Daus tak bersuara, hanya air mata menitik-nitik membasahi pipi. Daus melangkah perlahan ke arah Airin. Dia rasa macam Airin masih hidup lagi. Ini semua lakonan, semua teori gila Daus keluarkan dari fikiran untuk menidakkan pemergian insan tercinta yang hilang dalam sekelip mata dalam hidup dia. Baru tadi dia bersembang dengan Airin. Dia tak mampu buka selimut yang menyelubungi Airin sebab dalam hati masih kuat mengatakan Airin masih hidup dan di bawah selimut tu adalah orang lain. Tapi hampa, separuh nyawanya telah pergi bersama Airin. Teringat kembali segala memori-memori dia dengan Airin saat pertama kali berjumpa di medan selera. Memori mereka berhujan di pasar tani, shopping baju anak mereka yang masih dalam perut. Sedih, pedih, namun Daus tetap lalui dengan penuh rasa redha. Daus tahu Allah lebih sayangkan Airin. 3 tahun lebih usia perkenalan mereka dan 2 tahun lebih usia perkahwinan mereka akhirnya tamat sampai di sini. Tak sangka mak dan mak long dia sanggup buat menantu sendiri sampai mati pula tu. Semoga kita semua dijauhkan dari ujian macam ni. Kepada anda yang ada kisah seram yang nak dikongsikan, boleh emailkan ke alamat email di bawah. Jangan lupa like, komen dan share video ni. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.